dashboard count kan. Kalau tuan-tuan boleh bayangkan, kita ada data yang kita collect di lapangan, dan data-data yang kita collect di lapangan ni sebenarnya kadang-kadang dia ada data pentadbiran tau. Macam data, nombor telefon dan sebagainya kan. So sebenarnya penggunaan dashboard ni adalah lebih kepada tujuan follow up tau. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan boleh tahu mana kes yang tak selesai lagi. Macam contoh yang Encik Idrus punya semalam, yang saya lihat, beliau dah ada satu sistem yang bagus, semua dalam Google Sheet. Panggil je Google Sheet ni, letak dalam dashboard, boleh tahu status. Dah buat ke tak buat, pending ke, bila nak selesai, semua kita boleh buat. Jadi kita boleh ada scoreboard. Hari ni sepatutnya 5 kes kena selesai daripada 20 kes. So itu KPI yang JKN setkan lah. So semua boleh buat dekat dalam dashboard ni. Okay. So contoh yang kita nak buat ni, oleh kerana kawasan dah agak santak ataupun banyak, maka kita boleh buat page yang baru. So anda boleh tekan butang add page lah. Bila anda tekan butang add page, maka satu page baru telah muncul. Dan kita boleh menamakan page kita yang asal ni tadi sebagai main page lah. So anda boleh namakan dengan menekan 3 butang di atas ini, dengan menekan butang main page. Main page. Sebagai contoh lah, seperti yang saya tunjukkan sekarang. Okay, dah tulis dah? Main page. Dekat bawah ni, misal kata, tuan-tuan dan puan-puan boleh renamekan kepada nama lain, iaitu map. Okay, map. Dah buat dah? Okay, kalau lost, pergi balik dekat atas ni, sebab atas ni dia ada tulis add page tau. Kalau anda ada lebih daripada satu page, barulah anda ada menu ni. Menu memilih 1 dan 2. Anda boleh pilih di sini, ataupun anda boleh pilih di sini. Anda ada page 1, anda ada page 2. Okey, setakat ni jelas Jelas. Okey. Untuk memudahkan proses kita buat, jadi jangan kita tidak bekerja secara smart. Kita pergi kepada main page, kita select yang sebelah atas ni. Kita select semua tu dan kita duplicate ataupun copy lah, kita copy. Sebab apa kita copy? Sebab kita nak letakkan dekat dalam page yang kedua. Ya? Saya buat copy paste je senang. So saya dah ada 2 benda yang sama. Okay, dah sudah? Alright. So now, the moment of truth. Di mana kita nak memasukkan satu data yang agak sesuai untuk kita buat geospatial analysis. Tapi sebelum tu ada bagusnya anda masukkan apa yang dipanggil sebagai table with heat map. Okay, masukkan table with heat map. Okay, table with heat map ni saya just masukkan untuk memudahkan saya mengetahui data-data yang kita akan filter ya. Okay, date ni saya tukar kepada date time new. Okay, dimension ni saya akan buat beberapa dimension ya. Contoh, saya buat month. Saya buat month lah, month. Okay, saya letak lagi day. Okay, kemudian saya letak lagi hour dan juga last kali saya letak minute. Okay, so far boleh follow kan? Yang ini simple je. Month, day, minute. Okay, ni contohlah jika tuan-tuan dan puan-puan nak melihat dia punya detail. Kalau boleh bayangkan month, hour and daily ni sebagai maklumat lain pun boleh. Saya suka maklumat lain lah. Letak month, day and hour ni macam tak best kan. Kita buat data-data yang selain kita letak ni tadi. Okay, sorry. Saya tukar. Yang pertama, saya letak contohnya bekalan kuasa. Contoh, kita tak letak lagi kan maklumat bekalan kuasa. Okey, kemudian kita letak apa lagi? Kita letak maklumat yang mengenai PPRT dah sistem bekalan. Okey, kita letak maklumat yang mengenai status. Okey, status. Okey, ini 4 yang utama lah. Alright, so kita boleh nampak dekat sini lah maklumat-maklumat yang berkenaan. Macam mana tuan? 3, kita letak 3 je lah dulu. Minute dengan hour semua tadi tuan buang je. Okey. Tadi ada satu cadangan yang baik daripada kawan kita. Apa nak buat dalam filter? Kita gunakan filter yang dicadangkan oleh beliau. Iaitu kita tulis sini null is gone. Contohlah. Null lah. Null. Kita buat null je. Exclude. Okay, kita exclude. Kita exclude mana-mana maklumat yang memang ada. Contoh tadi kita kata bekalan kuasa kan. Bekalan kuasa is null. Okay. Ini satu cadangan yang baik lah. Saya suka cadangan ni. Kemudian kita tekan lagi N. Exclude juga. Bekalan kuasa yang kedua apa dia? Sistem. Sistem bekalan kan. Sistem bekalan. Is null juga. Okey, yang ketiga apa dia? Yang ketiga, ni contoh kita nak mana-mana data tak lengkap, buang je. Buat pening kepala je. Contoh. Okey, sistem bekalan dan last sekali adalah status. Status is null juga Status is null. So kita akan dapat only the perfect data. Tak apa, nanti saya ulang. Ya.
Okey, yang ini kita akan buang semua yang data-data tak lengkap. Okey, saya ulang balik. Sekejap ya. Saya ulang balik. Pertama ya tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan buat satu jadual. Jadual kita ni kita akan buat menggunakan add a chart. Okey, kita akan ambil yang sebelah kanan atas kali ni. Dipanggil sebagai table with heat map. Okey, dah tekan dah? Table with heat map. Buat satu table with heat map seperti yang saya tunjukkan ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan dipersilakan untuk memasukkan 3 dimensi. Dimensi pertama saya letak bekalan kuasa. Dimensi kedua saya letak sistem bekalan. Dimensi ketiga saya letak status. Saya letak status Okey. So, kemudian saya boleh pergi kat sebelah bawah matrix ni, saya letak record count lah. Saya letak record count. Maknanya dia just kira je lah. Dia just kira. Kalau tuan-tuan dan puan nak tukar pun, tuan-tuan dan puan boleh tukar lah. Contohnya tuan-tuan dan puan nak buat bekalan kuasa ni berapa banyak, sistem bekalan ni berapa banyak. Boleh. Kita boleh add matrix. Kita boleh buat macam-macam yang kita mahukan. Contoh saya tunjukkan contoh matrix ni. Saya letak bekalan kuasa. Bekalan kuasa. Okey, saya minta dia count. Count. Bekalan kuasa, tolong kira bekalan kuasa. So, kita akan nampak lah bekalan kuasa berapa banyak. 54 orang. Okey, kemudian kita boleh tambah lagi matriks lain selain pada bekalan kuasa tadi adalah sistem bekalan. Okey, sistem bekalan pun kita nak tengok dari segi perbezaan sistem bekalan saya kata. Kita boleh tambah berapa banyak tuan-tuan dan puan-puan dimahukan. Boleh buat macam ni kita boleh susun nombor dan bilangan dan sebagainya. Ini atas tuan-tuan dan puan-puan lah. Yang ini follow tak? Saya just tunjuk je contoh ni, nanti you boleh play with. Yang lebih penting sebenarnya yang bawah ni namanya filter tadi. Okey, filter saya ajarkan. Cara dia tekan butang add a filter. Okey, selepas tekan butang add a filter, kita akan create a filter lah. Create a filter. Create a filter ni kita akan create satu filter lah. Contoh filter kat sini saya tulis null. Ini sebenarnya nama lah. Nama filter kita ni apa? Filter kita ni null. Null lah. Contoh saya buat Apa yang kita nak dia filter? Kita nak dia exclude. Exclude maknanya jangan masukkan ataupun buang. Kita buang apa? Select field. Field apa? Bekalan kuasa. So, kita tak nak apa-apa maklumat yang bekalan kuasanya is null. Is null maknanya data ni PPKP tak key in. Kita tak nak. Ini contoh. Yang kedua, kita boleh letak N lagi. Kita letak N yang kedua pula. Exclude juga. Kita buang data-data sistem bekalan. Sistem bekalan pun anda cakap is null. Maknanya PPKP yang mengisi data ini tak lengkap. Kita tak nak data dia. Contoh. Kemudian anda boleh tambah lagi satu condition. Exclude juga. Kita boleh tambah status. Status is null juga. Maknanya tak lengkap. So kalau tanya saya, last kali sebenarnya yang null tadi, kita kata is null. Boleh tak kita nak kira berapa banyak null? Jawapan dia boleh. Kita boleh kira tak berapa banyak null dan boleh tahu tak siapa yang mengenalkan data kita. Contohlah kan, anda nak tegur pegawai kan, awak selalu ambil data tapi tak lengkap. So anda boleh mengetahui juga siapa yang selalu mengenalkan. Bukan yang null ni lah, maksudnya tak lengkap. Data yang kawan kita buat ni selalu tak lengkap. Okey, ini contoh, kemudian anda tekan save lah. Saya dah buat, so saya tak akan buat lagi sekali lah ya. Okey, selepas selesai, maka kita akan pergi yang terakhir. Setakat ni boleh follow? Boleh kan? Walaupun dah tak apa nak follow kan? Okey, faham tu. Boleh lagi. Okey, insyaAllah. Alright. Okey, last kali. Last kali. Map kita map. Okey, map yang tuan-tuan dan puan-puan akan buat adalah menggunakan bubble map. So, kita akan pergi kepada add a chart. Dan anda akan pergi kat bawah ni. Kita ada bubble map. Kita ada fill map. Kita ada heat map. Dan kita ada line map. Kita akan ambil yang paling basic. Namanya bubble map. Tekan bubble map. Tekan bubble map. Buatlah sebesar-besar map yang anda sukakan. Okey. Kemudian anda akan nampak map yang sesuai dipelot-pelotkan oleh komputer. Ini contoh map kita. So, map kita dah keluar kat sini. Nampak? Automatically. Dia dah tahu dah dia nak baca mana. Let long lah basically dia nak baca kan. Okey. Kalau tuan-tuan puan ingat semalam saya tunjuk data klorin 15 tu kan. Contoh kan. Macam ni pun samalah. Contoh kita akan gunakan maklumat-maklumat yang berkenaan. Okey. Date range ni tukar dulu kepada date time new. Iaitu tarikh dan masa yang baru. Kemudian tooltip. Tooltip ni macam kita punya kedetailan lah. Kita punya ni nak bagi apa. Dia ada 4 benda lah. Tooltip, color dimension, sizes dan juga color matrix. Maknanya anda boleh ubah dimensi-dimensi yang anda ingin wujudkan. Contoh,
saya ubah color dimension ini, saya ambil perempuan ya. Ataupun total lah, kan kita ada markah total kan. Kita nak tengok total mana yang paling tinggi. So dia akan ada lah gambaran mengikut color, nampak? Kita ada color daripada 1 sampai 8 lah. So kat bawah ni anda boleh buat sorting kat sini anda boleh sortkan lah. Ada tak sorting kat bawah? Yang ini kena pergi dekat style lah. Dekat style kita boleh buat sorting. Okey, tooltip, size pun anda boleh ubah. Contoh size size ni anda nak ubah based on apa? Katakanlah based on size ni, katakanlah saya ambil jenis jenis. Ataupun apa ni? Sistem sistem bekalan. Kita just tengok dulu. Kita tengok based on sistem bekalan. Kita nak count kita tak nak count district, kita nak count. Ni contohlah sistem bekalan. Lagi besar sistem bekalan, dia ada dua jenis sistem bekalan kan, bekalan 2 atau bekalan 1. Ni mungkin kena buat renaming balik lah sebab dia sepatutnya data metrik. Data metrik maknanya data nombor. Tak sesuai lah data-data dalam bentuk kategori ni. Okey, saya tukar balik. Saya tak nak data yang berkenaan. Saya ambil lelaki perempuan je lah, senang total dengan perempuan. Kita bandingkan lah antara total dan perempuan mengikut size. So kita boleh nampak lah. Yang lebih besar, jumlah keperempuanan dia akan besar lah. Perempuan, mana yang circle dia besar, maknanya itu ramai perempuan lah. Contoh macam bekalan kubur, memang ramai perempuan lah kan. Baik pembeli ataupun penjual lah, betul lah. Berdasarkan data yang di-collect oleh PPKP. Saya bukan buat fitnah ni betul lah. Lepas tu dari segi jumlah pula. Katakanlah macam ni kan, kita nampak dah lah 7, lepas tu besar pula. Maknanya dah lah ramai perempuan. Lepas tu dah lah ramai orang. Lepas tu orang yang ramai tu adalah perempuan. So kita boleh nampak terus lah apa yang ada di situ. Macam ni lah. Total ada 3. Kat sebelah sini kita boleh tengok total. Totalnya 8. Perempuannya 10. Maknanya laki 2 orang ni kat situ. Sebab itu laki kena kahwin lebih. Tak ada lah gurau je. Alright. So setelah selesai, maka tuan-tuan dan puan boleh edit lah tuan-tuan dan puan punya data. Cuma kalau tanya saya, apa lagi kelebihan yang kita boleh gunakan dalam carta ni, sebenarnya lebih kepada real time. Kita nak tengok macam mana data-data ni kita kutip secara spesifik, secara robust, dan apa yang ada pada real area yang kita collect tu tadi. So saya akan tukar kat sini kepada style lah. Saya akan tukar kepada satellite lah, satellite map. Kita ada map biasa, kita ada map satellite. Ini contoh. Kita boleh ubah landmark. Kita boleh kurangkan road. Kurangkan road maknanya kita tak nak banyak sangat jalan lah. Banyak sangat jalan kita tak nak. Okey, kita nak banyak sangat jalan. Okey, kemudian kita boleh nampak. Yang penting kita nampak label lah kan. Kampung Keting dan sebagainya. Okey, selesai. Satu lagi map yang saya ingin share kepada tuan-tuan dan puan adalah map yang you dah buat tadi, my map. So my map tu anda boleh tambah lagi satu page lah dekat sini. Anda tekan butang page 2 of 2 ni. Dia akan keluar report page. Anda tambah lagi satu yang dipanggil sebagai new map lah. Kat sini anda letakkan Google Map. Okey, boleh follow tak? Tak ada. Mana yang tak ada? Yang map ni tadi ada tak ada? Jangan. Istimewa juga yang dibawa khas oleh Rustia. Saya rasa yang pasti bukan nasi lemak lah. Okey. So, apa yang kita akan pergi yang the next one is the Google Map. Tuan-tuan puan buat satu page yang baru namanya Google Map. Apa yang saya akan buat, seperti mana yang tuan-tuan puan telah lakukan tadi, kita telah ada data-data point kan. Lepas tu tuan-tuan puan pun dah tekan butang share kan. Lepas tu tuan-tuan puan pun ada link ni, betul tak? Tuan-tuan puan copy link ni kan. So, apa yang kita perlu buat sekarang, kita pergi kepada 3 dot di atas ni. Dan kita ambil embed on my site ni. Ayat dia mestilah embed on my site. Okay? Yang mymaps.google.com tu. Okay, dekat mymaps.google.com tu, pertama step dia, tuan-tuan dan puan mesti tekan share ni dulu. Tekan share, pastikan anyone with the link can view ni dulu. Kejap. Control V dah. Okay. Cara dia macam ni Bila anda dah ada yang daripada data lama ke data mana pun tak kisah. Boleh je, kita nak tunjukkan contoh saja. Anda klik menu ni kat sebelah atas. Ada perkataan embed on my site ni. Anda klik dan anda ada data ataupun program lah daripada HTML. Anda boleh copy lah. So saya copy. So setelah saya copy, saya boleh pergi balik ke dashboard saya yang ada nama Google Map ni. Dan saya boleh tekan butang yang dipanggil URL embed ni. Okay, saya tekan URL embed.
Kemudian saya berkesempatan untuk memasukkan data saya lah. Saya akan buat besar-besar macam ni. Okay, saya akan masukkan saya punya URL. Okay, so URL ni anda boleh masukkan, tetapi biasanya dia akan error lah. So cara yang terbaik, jangan masukkan yang embed tadi. Sebab embed tu yang saya kata ada perkataan iframe ni, biasanya nak masukkan dekat dalam website. Yang ini sebenarnya nak masukkan dekat dalam website. Okay, saya ulang. Yang anda pergi embed ni untuk masukkan dalam website. Tapi yang kita nak pakai ni tak payah susah-susah. Sebab ini Google sama Google. Pergi kepada share, ambil sahaja link yang berkenaan. Pergi kat share tu, copy je link yang berkenaan. Kemudian masukkan link tu dekat dalam kita punya embed URL tu. Automatically dia akan panggil lah. Dia akan panggil data kita tadi dalam format Google yang telah kita set up dan dia akan wujud di situ. Dah siap. Lepas tu anda boleh tekan view dan anda punya dashboard ni telah siap lah. Anda ada main page, anda ada map dan anda ada Google Map. Macam ni tuan? Ya, saya ulang balik semula saya buat pembetulan sikit. Tadi saya kata kita pergi kepada embed ni kan. Embed ni kalau nak letak dekat dalam website masing-masing yang ada format HTML. Tapi untuk kita punya Google Data Studio tak perlu tak perlu. Anda terus pergi kepada share, copy sahaja link yang berkenaan ni, Lepas tu anda pergi dekat anda punya Google Data Studio ni, contoh macam yang saya punya ni. Anda pergi dekat gambar embed yang ni, gambar link URL embed ni. Okey, anda tekan butang URL embed, anda letakkan dekat dalam blank canvas tu, berapa besar anda nak letak anda punya map. Lepas tu anda masukkan link tadi dekat dalam properties dia. Okey, saya tunjuk sekejap sekali lagi. Okey, lagi sekali saya tunjuk ya. Allahu Akbar. Tak perlu dia ni. Dia lambat. Tapi basically anda tekan URL embed, lepas tu nanti dia akan ada menu. Dekat situ dia akan minta masukkan link, copy link yang berkenaan tadi. Lepas tu anda punya dashboard siap lah. Okey, ini saya punya. Kalau anda tekan butang more option dekat sebelah kanan atas ni, anda boleh tekan butang present. Present ni macam kita biarkan kita punya slide ni seperti inilah di control room ataupun dekat dalam PKD main area dan sebagainya. So siapa-siapa yang nak tengok status yang berkenaan dengan kemam dengan bakas ni, memang hebatlah kemam dengan bakas ni. Sebab mereka akan boleh pantau every hours sepanjang 24 jam satu hari, 3 hari seminggu tu dia memang ada digital record yang telah diwujudkan. Okey, ada nak tanya? Dah copy? Okay, kejap saya bantu Kejap saya bantu Saja lagi untuk buat kesimpulan. Alright, so in a nutshell, secara umum dia saya pamerkan yang terakhir ni adalah link yang untuk tuan-tuan puan pergi dan visit untuk tujuan pembelajaran dan ulang kaji. Mungkin tuan-tuan puan akan ulang kaji pada 2030, 2080, saya pun tak pasti. Tapi nasihat saya, tuan-tuan dan puan-puan, share lah maklumat-maklumat ini. Dan ilmu ni kalau kita tak buat, dia memang tak jadi. Pada saya, you all buat. Lepas tu kalau ada apa-apa masalah, boleh rujuk kepada saya lah. Boleh rujuk kepada saya. Saya dah tinggalkan saya punya email dengan nombor telefon. Kalau tuan-tuan puan ada apa-apa masalah, boleh rujuk kepada saya untuk bantuan teknikal. Saya bersedia lah untuk membantu tuan-tuan dan puan yang amat memerlukan lah. Especially kita punya pembinaan dashboard dan juga environmental health punya benda. Okey, last kali, selepas anda dah siap semua data-data yang berkenaan ni, kelebihan menggunakan dashboard adalah seperti saya katakan, anda boleh export, anda boleh import. Tadi ada contoh, sekejap nak ambil gambar. Tadi kan ada contoh persoalan kan, macam mana nanti kalau orang lain dapat data kita. Sebenarnya kita pun boleh create PDF ni dengan password. So PDF kita boleh ada password. Saya tunjukkan contoh last. Dekat sini kita boleh download report. Dan dekat sini kita boleh ada additional option lah. Contohnya kita boleh letak link, kita boleh letak juga password. Kita boleh letak password lah dekat kita punya laporan. So orang yang nak tengok ni mestilah orang yang ada akses yang bersesuaian sajalah kepada kita punya data. So bila dah siap macam ini, tuan-tuan tak perlu risau sebab data kita akan terpakai untuk tujuan pengurusan kesihatan persekitaran dan kesihatan awam di kalangan masyarakat. Okey, saya ingin mengucapkan terima kasih. Kalau ada kekurangan dan salah silap, saya mohon ampun dan maaf. Kalau ada apa-apa yang